Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah SWT dan dapat kita sama-sama berhimpun pada pagi ini selepas menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang memberi nikmat hidup, terus mencapai kehidupan di pagi-pagi insyaAllah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan dihidangkan dengan kuliah ilmu, ilmuwan yang akan yang disampaikan oleh ceramah khas kita, iaitu Dr. Azman Muhammad. Tanpa meninggalkan masa, saya menyebut dan mempersilakan Ustaz ataupun Dr. Azman Muhammad dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala ibadihi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dirahmati Tuan Pengerusi, Al-Fatih Tuan Imam, Pengerusi dan seluruh jawatan kuasa surah wal hijrah, seterusnya muslimin muslimat, tetamu Allah yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita di antara orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamunya. Sebab apa kita kata kita menjadi tetamu Allah? Sebabnya kita hidup di atas muka bumi ini sebagai hamba yang menumpang. Walaupun tanah ada gelar nama kita, rumah ada surat hak milik, sebenarnya kita ni menumpang di atas muka bumi Allah. Tumpang jalan, tumpang kerja cari makan, tumpang tinggal. Dan muka bumi ni ada Tuhan dia. Tuhan kepada muka bumi ni adalah Allah. Dan Tuhan punya muka bumi ni dia ada rumah dia di atas bumi. Rumah ni lah kita panggil masjid, panggil surga. Jadi bila kita datang ke masjid, datang ke surga, sebenarnya kita datang ke rumah Tuhan punya muka bumi ini. Dan semaya subuh ni dia mempunyai nilai yang sangat tinggi. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semaya lain orang munafik, bos dia Abdullah bin Ubay, belakang daripada Rasulullah, situlah tempat Abdullah bin Ubay. Maknanya bila sujud tu, Abdullah bin Ubay ni dia sujud belakang kaki Nabi. Tapi ada dua sembahyang yang orang munafik tak sampai ke masjid. Yang pertama sembahyang isyak, yang kedua sembahyang subuh. Sembahyang subuh ni al-maklum lah sebab kena bangun. Sembahyang isyak ni tak sampai juga. Rupa-rupanya waktu isyak ni dia waktu lara bagi orang munafik. Lepas maghrib tu dia keluar pergi kedai kopi, main dan lupa nak mari masjid. Ingat masa saya di Iraq dulu di Universiti Baghdad, antara kawan-kawan sekelas saya ni orang Palestin. Palestin ni ada dua, satunya Palestin Hamas, satu lagi Palestin Fatah yang PLO punya. Dan kita boleh nampak dengan jelas
beza di antara dua kelompok ni dari segi akhlak, budi pekerti, pegangan kepada agama. Kita boleh nampak dengan jelas. Ada seorang kawan Palestin yang daripada Fatah, yang PLO punya, yang Yasir Arafat punya. Sombongnya dia ni. Satu hari saya ajak dia pergi minum di kafeteria MST. Masa tu musim panas. Dia belilah Pepsi sampai 2 botol. Dia buka botol Pepsi tu, minum yang dia sikit, lepas tu dia tinggal. Saya tanya, dah kalau awak nak minum sikit, sebab apa beli sampai 2 botol? Dia kata, tinggallah untuk orang Iraq, dia kata. Kebetulan ketika tu sebab Iraq baru lepas perang, zaman sekatan ekonomi susah. Mungkin anggap apa yang kawan Palestin ni, orang Iraq ni susah, minum lebihan dia pun tak apa dah. Saya kata sombongnya dia ni, dia terlupa dia sendiri tu negara pun tak ada. Iraq berkurang susah pun ada juga negara. Yang Palestin Hamas ni memang baik, berpegang dengan agama, komitmen dengan amalan. Dan saya tanya suatu hari seorang kawan, kalau saya nak masuk Brigade Izzuddin Al-Qassam. Brigade Izzuddin Al-Qassam ni komando elit tentera Hamas yang berjuang lawan dengan Israel. Apa syarat yang perlu saya penuhi? Dia kata di antara syarat yang perlu dipenuhi untuk seseorang anak muda itu diterima sebagai anggota Brigade Izzuddin Al-Qassam ni, dia mesti mendapat pengesahan daripada imam masjid tempat tinggal dia tu bahawa anak muda ini tidak pernah meninggalkan solat subuh berjemaah selama 60 pagi berturut-turut. Kalau tak cukup syarat, minta maaf, kena balik cukup syarat dulu. Sebab ini bukan cerita suka-suka, ini bukan cerita main-main. Ini cerita nak lawan musuh Allah yang paling jahat sekali, orang Yahudi. Kita memerlukan tahap keimanan dan hubungan dengan Allah yang paling rapat. Dan di antara tanda rapatnya seorang hamba dengan Allah ni, ketika orang lain sedang tidur, dia boleh bangun, bersihkan diri, mari untuk menjadi tetamu Allah di rumah dia. Bukan sehari, paling kurang 60 pagi berturut-turut. Pagi ni saya nak ajak kita semua merenung satu ayat Allah dalam surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ardh araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, ma lakum, ya ayyuhallazina amanu. Kita selalu terjemah ya ayyuhani sebagai wahai. Sebenarnya ya ayyuhani adalah satu panggilan yang paling lembut sekali untuk kita panggil seorang yang sangat kita sayang, yang sangat kita kasih. Kalau ada kalimah yang lebih lembut daripada wahai, maka boleh guna. Kita terjemah dengan wahai. Wahai orang-orang yang beriman, ma lakum. Sahabat-sahabat Nabi SAW bila dibacakan ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, semua mereka ni pakat mari. Yang duduk berniaga tinggal bala-bala perniagaan, yang sedang mengembala binatang tinggal kambing, tinggal biri-biri, tinggal unta, yang sedang bertani tinggal tanaman, tinggal cangkul. Mari sebab dia kata Allah panggil kita. Sebab panggilan ini khusus untuk orang yang beriman. Mari semua. Rupa-rupanya mari Allah murka. Malakum, kenapa kamu? Sebab apa kamu? Apa hak kamu ni? Idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard
Apabila disuruh supaya kamu ni keluar di jalan Allah, kamu rasa berat seolah-olah punggung kamu ni melekat di bumi. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kamu lebih redha pada kehidupan dunia berbanding dengan kehidupan negeri akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Bandingkan kehidupan dunia dengan akhirat ini sangat sedikit. Ayat ini secara khususnya dia menceritakan berkenaan dengan peperangan Tabuk. Perang dalam Islam, dalam bahasa Arab, dia disebut dengan dua perkataan. Satunya ghazwah, satu lagi ma'rakah. Kita terjemuh dalam bahasa Melayu, dua-dua maknanya peperangan. Tapi dari segi bahasa Arab, dari segi ilmu sirah, ada bezanya. Ghazwah ni dengan makna peperangan yang disertai sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi jadi panglima tentera sendiri. Ma'rakah dengan makna peperangan yang tidak disertai sama oleh Rasulullah. Nabi lantik salah seorang sahabat sebagai pemimpin. Nabi tak ikut sama dalam angkatan. Jadi Tabuk ini adalah ghazwah, dia bukan ma'rakah, dengan makna peperangan yang disertai sama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa nama dia perang Tabuk? Tabuk ni nama satu tempat. Sekarang ni dia terletak dalam negara Jordan. Suatu ketika dulu Tabuk ni adalah sebahagian daripada jajahan Rom, sebahagian daripada Empire Rom. Masa tu di atas muka bumi ada dua kerajaan besar. Yang pertamanya kerajaan Rom, yang kedua kerajaan Parsi. Rom ni pusat dia di Konstantinopel ataupun Istanbul sekarang ni, dan Parsi di Madain, berpusat di bandar Madain. Jarak di antara Tabuk dengan Madinah sekitar 625 km. Ulama-ulama sirah menamakan perang ni sebagai perang Asirah, dengan makna perang yang sangat payah, perang yang sangat sukar. Sebab apa sukar? Sebab apa payah? Payah yang pertama kerana jarak di antara Madinah nak pergi ke Tabuk sangat jauh. Lalu melalui padang pasir, jalan tengah padang pasir. Saya pernah pergi ke tengah-tengah padang pasir Anbar. Di Iraq ada juga padang pasir, walaupun dia taklah sebesar Gunung Sahara di Mesir. Nama dia Gunung Anbar. Luas. Kita tengok ke depan sayu, nampak beralung-alung pasir tu. Mana hujung dia kita tak nampak. Kita paling ke kanan, begitu juga nampak sayu jauh. Kat mana hujung kita tak nampak. Ke kiri begitu juga. Jadi bila orang jalan tengah padang pasir ni, macam seolah-olah mereka ni berlayar di tengah lautan. Tak tahu mana tempat teduh, mana tempat boleh jumpa air, mana tempat boleh berehat. Bukan dekat 625 km. Jalan kaki, naik kuda, naik unta. Kita sekarang ni, kalau saya tanya siapa sanggup naik kapcai Honda 70, pergi ke tempat saya di Besut, daripada Sepang tak sampai 900 kilo, dekat-dekat dengan 500 yang lebih kurang. Tak sanggup. Itu dalam perjalanan macam-macam kita boleh jumpa dengan tempat rehatnya, surau, restorannya. Ini tengah pada pasir 900 kilo. Ini susah yang pertama sebab jaraknya terlalu jauh. Susah yang kedua sebabnya kerana yang sedang menunggu di Tabuk itu nak mengancam negara Islam ni bala tentera Rom. Bila kita sebut bala tentera Rom, tentera sebuah empayar besar ni, bilangan dia bukan 2,500, 3,500. Bilangan dia kalau tidak puluh ribu, ratus ribu orang. Maknanya sedang menunggu di Tabuk itu tentera dengan bilangan yang sangat besar mengancam negara Islam. Dan bila dengar musuh buat persiapan, Rasulullah persiapkan pasukan tentera pergi serang terlebih dahulu.
Sebab itu tak benar kalau orang kata peperangan dalam Islam ni dengan tujuan untuk mempertahankan diri semata-mata. Sangat tidak benar. Syahid Said Qutb kata orang yang beranggapan sebegini adalah orang yang lemah iman dan lemah jiwa dia. Tunggu orang mari, orang datang kita baru kita nak balas tau. Banyak dalam sejarah Rasulullah musuh buat persiapan sebelum musuh mari, Nabi pergi terlebih dahulu. Sebab Islam dia bukan tunggu kena dulu baru nak balas, bukan. Dalam banyak keadaan Rasulullah ambil tindakan proaktif. Payah yang kedua kerana musuh yang sedang menunggu, musuh yang sangat kuat dengan bilangan yang sangat besar. Asirah yang ketiga, payah yang ketiga kerana dia berlaku di musim panas yang sangat panas. Berapa panas? Ingat kalau bulan 7, bulan 8 kemuncak musim panas di Iraq, suhu dia boleh sampai 45, 46, 47 darjah Celsius. Setara mana panasnya 45, 46 ataupun 47 darjah Celsius. Bayanglah tempat kita, siang hari yang sangat panas tu baru 35, 34. Kalau 47 setara mana panas. Inilah panasnya musim panas, di mana ketika itu berlakunya perang Tabuk. Kemudian susah yang keempat kerana di musim panas inilah dia musim buah-buahan masuk bagi negara Arab. Buah taman lagi panas lagi dia masuk. Buah apple, buah anggur, macam-macam buah. Bila musim panas penuh pasar dia dengan buah. Sebab musim panas memang musim buah masuk. Buah anggur tu kalau di Iraq sekilo je dan 2% je kalau musim panas. Penuh pasar dia jual. Bila kita nak pergi beli, minta sekilo, pakcik dia tengok kita, tak bawa. Dia kata, ini anakku, dia kata, tak ada duit kan dia. Sebab sekilo ni nilai dia tu sangat murah. Kita duduk seorang di rumah tak kan beli 4 kilo. Beli sekilo je lah cukup untuk keperluan kita. Tapi oleh kerana nilai dia sangat murah, sehingga orang jual tu dia tengok, dia anggap kita tak ada pitih bila nak beli tu cuma sekilo. Buah taman dia letak dalam baku yang dibuat daripada daun tambah dia hanya tu, letak dekat baku tu. Kita boleh tengok beza di antara sejenis dengan sejenis buah taman. Ada yang masuk dia warna hitam, ada yang warna coklat, ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang bentuk panjang, bentuk bulat, macam-macam jenis dia letak bila dia masuk musim panas. Jadi dalam keadaan sebegini, dalam keadaan musim panas yang sangat panas, dalam keadaan musuh yang duduk pada jarak yang sangat jauh, nah, dalam keadaan buah-buahan masuk, tiba-tiba Nabi ijtihad, mari kita pergi berperang. Menyebabkan ramai di kalangan sahabat buat susah nak bangun. Saqaltum ilal ab, maknanya macam punggung ni lekat di bumi. Lekat di bumi. Susah nak bangun, susah nak sahut seruan. Lihat sikit kalau peperangan yang lepas-lepas Nabi ijtihad je semua pakat bangun. Perang Tabuk ni sahabat-sahabat fikir, ya Allah, jauhnya nak pergi, panas lagi. Lepas tu musim buah-buahan masuk lagi. Biasanya orang Arab musim buah masuk ni dia suka duduk di rumah, petik hasil tanaman, nikmati hasil tanaman. Nabi pula ajak pergi perang. Perang pula bukan main dekat, jauh 600 kilo lebih. Bila macam ni, oleh kerana ketika itu ayat Allah masih turun, maka turun teguran daripada Allah, teguran yang sangat keras. Malakum ni, kalau orang faham kaedah bahasa Arab, dia satu kalimah keras yang menggambarkan kemurkaan. Malakum, sebab apa kamu? Kenapa kamu? Apa hal kamu ni? Apa masalahnya? Iza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard. Apabila diajak kamu keluar di jalan Allah, kamu rasa berat seolah-olah punggung kamu melekat di bumi. Puncanya apa? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kamu lebih redha kehidupan dunia berbanding dengan kehidupan negeri akhirat? Bila terima teguran, sahabat-sahabat Nabi ni semua sedar, pakak bangun belaka. Dan jadi amalan Nabi SAW daripada semenjak peperangan Badar sehinggalah akhir hayat Rasulullah,
bila nak pergi berjuang, Nabi akan naik isytihar sumbangan untuk jalan Allah. Dan cara Nabi isytihar sumbangan ini bukan dengan cara pergi bisik seorang-seorang, bukan dengan cara hantar sahabat pergi ketuk pintu rumah, bukan. Nabi akan naik di atas mimbar buat pengisytiharan. Dan sahabat-sahabat cukup faham apabila sesuatu perkara ini diisytiharkan oleh Rasulullah di atas mimbar di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, perkara ini adalah perkara penting, perkara besar, bukan perkara main-main, kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Dan zaman hayat Rasulullah tidak ada orang lain yang naik ke atas mimbar melainkan Nabi SAW. Mimbar ni tempat Nabi seorang dia bercakap, orang lain tak ada seorang pun boleh naik. Nabi naik isytihar di atas mimbar, wahai hamba Allah, menderma kamu semua pada jalan Allah. Ini bukan cerita perang Tabuk saja. Ini cerita semenjak daripada perang Badar, perang-perang yang lain, Nabi naik isytihar atas mimbar, derma pada jalan Allah. Dan sebenarnya sunnah perjuangan Islam daripada zaman Rasulullah SAW sampai kepada hari kiamat, inilah dia sunnah dia. Yang membiayai perjuangan meninggikan agama Allah ini adalah hamba-hamba Allah yang sayang kepada agama dia, sayang kepada agama dia. Keluarlah daripada poket kita kerana kita nak tengok agama Allah ni tinggi. Sahabat Nabi bila terima arahan menderma, masing-masing bawa dengan cara masing-masing. Yang kaya dengan cara dia, yang kurang kaya dengan cara kurang kaya, yang miskin dengan cara miskin. Sahabat Nabi pun ada yang kaya. Antara yang kayanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni, dia berniaga import ekspor. Bukan dia buka warung kecil-kecil di Madinah, jual roti canai pagi-pagi. Dia berniaga sehingga keluar negara. Daripada Madinah dia pergi ke Syam, dia pergi ke Yaman. Kalau zaman sekarang dia kena pakai pasport. Sekali-sekali dia balik berniaga, dia bawa sehingga 1000 ekor unta. Bukan unta kosong, unta yang penuh dengan muatan barang-barang dagangan. Orang miskin di Madinah ni bila dengar khabar Abdurrahman bin Auf nak balik berniaga, masing-masing tunggu. Sebab bila Abdurrahman balik daripada berniaga, apa yang keuntungan daripada perniagaan itu, ada bahagian untuk orang miskin. Daripada jauh nampak debu. Sebab unta ni bila ribu-ribu ekor jalan atas pada pasir, dia naik debu. Naik debu jauh nak nampak. Orang miskin bila nampak debu berterbangan di udara jauh, mereka tahu untuk Abdurrahman balik daripada berniaga. Cukup orang miskin. Sebab bila balik daripada berniaga ni, Abdurrahman dia akan agih-agihkan kepada orang miskin. Habis dia pergi berniaga semula. Dia ceritakan kekayaan Abdurrahman bin Auf. Bila dia meninggal, dia bahagikan harta pusaka dia. Salah seorang daripada isteri dia, Abdurrahman ni adalah amat isteri. Salah seorang daripada isteri dia yang dapat 1/32 bahagian daripada harta pusaka. 1/32 bahagian ini berjumlah 80,000 dinar emas. Seorang isteri yang dapat 1 daripada 32 bahagian, 80,000 dinar emas ni lah dia. Masa tu kambing tak sampai sedinar harga dia. Kambing ni dia dah ambil ham dia, bukan sedinar. Dan Abdurrahman ni dalam kitab Syama'il Muhammadiyah diceritakan oleh seorang sahabat bernama Naufal bin Iyas. Naufal kata, suatu hari kami mengunjungi Abdurrahman bin Auf, dan dia ni adalah sebaik-baik sahabat. Peristiwa ni berlaku masa tu Nabi ni wafat dah. Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat. Naufal kata kami pergi berkunjung ke rumah Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf ni dia sebaik-baik sahabat. Bila kami pergi berkunjung, Abdurrahman menghidangkan kepada kami roti dan daging yang diisi dalam satu dulang besar. Besar mana dulang? Saya pernah tengok sekali lah. Kebetulan masa pergi ke Iraq dulu, yang bawa tu arwah Ustaz Hasan Syukri.
Rupa-rupanya arwah Ustaz Hasan Syukri ini di mata kerajaan Iraq dia ada kedudukan yang sangat terhormat. Bila dia sampai ke sana, dia disambut sebagai tetamu negara. Kita ni budak-budak lagi masa tu. Di antara acara yang dipenuhi dalam tentati lawatan tu, jamuan makan tengah hari di rumah Menteri Awqaf. Menteri Awqaf ni Menteri Agama Iraq lah. Nama Dr. Abdul Mu'in Ahmad Soleh. Dr. Abdul Mu'in kebetulan kawan sekelas Ustaz Hasan masa belajar di Universiti Baghdad tahun 60-an dulu. Gila jamuan makan tengah hari. Bila sampai rumah menteri ni, masuk tu dalam bilik menteri, sampai salam semua. Lepas tu dia jemputlah kita masuk ke bilik makan. Masuk-masuk kita ni budak kampung, tak pernah tengok benda-benda pelik. Sampai dalam bilik makan, tengok atas meja tu dulang dia besar sungguh. Lepas tu penuh dengan nasi biryani, kambing panggang seekor ni. Dia buka kat perut ni, buka macam tu, letak atas tangan tu, terlindung nasi tu. Kemudian ayam panggang di atas sekeliling dulang tu, besar semua, kita tak pernah tengok. Ambil pinggan, makanan ambil sendiri. Kita ni pegang pinggan, tak tahu nak macam mana ni, tak ada tengok ni kambing panggang sekor-sekor duduk kat dulang ni. Yang pembantu menteri tu, dia makan. Pembantu menteri yang jadi driver tu, dia makan kiri kanan, kanan kiri masuk dalam mulut dia. Dia pandai ke kita di sebelah dia, pinggan kosong lagi. Dia ni kiri kanan, tak guna pinggan dah, terus dalam dulang terus dah. Bila tengok kanan pinggan kita ni masih kosong, tangan kanan dia suap dalam mulut, tangan kiri buh dalam pinggan. Tangan kiri suap dalam mulut, tangan kanan buh dalam pinggan kita. Tengok penuh mana. Jadi bila diceritakan dalam Syama'il Muhammadiyah ini, Iyas bin Malik kata dihidangkan dalam satu dulang besar, kita boleh gambar besar mana dulang orang Arab. Abdul Rahman ni dia orang kaya, dia hidangkan roti dan daging. Roti dan daging ni makanan mewah lah bagi orang Arab. Tapi Iyas kata Abdul Rahman ni bila dia hidang makanan, dia menangis, air mata dia mengalir. Nafas tanya, wahai Abdul Rahman, sebab apa menangis? Sambil-sambil dia hidang makanan, sambil menangis. Abdul Rahman kata, saya teringatkan Rasulullah. Masa ni Rasulullah wafat. Sepanjang hayat Rasulullah, baginda tidak pernah merasa kenyang makan roti dan daging lebih daripada 2 hari berturut-turut. Manakala hari ni makan kenyang, esok makan kenyang, hari ketiga nanti lapar, keempat tak ada makanan, kelima belum tentu jumpa makanan, mungkin selepas tu barulah jumpa balik makanan yang mengenyangkan. Makan, Abdul Rahman kata sepanjang hayat Rasulullah, tak pernah Rasulullah makan kenyang roti dan daging lebih daripada 2 hari berturut-turut. Jadi bila dia hidangkan roti dan daging ni untuk sahabat dia, Abdul Rahman teringat kepada Rasulullah. Abdul Rahman ni kaya. Dalam perang Tabuk dia seorang, dia bawa 300 ekor kuda. Kuda yang lengkap dengan peralatan kelengkapan menunggang, senjata, baju besi, semua lengkap. Askar yang nak naik kuda yang didermakan oleh Abdul Rahman ni bawa diri dia, semua Abdul Rahman sedia belaka. Bawa mari kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bila terima derma daripada sahabat, jadi amalan baginda akan doakan keberkatan, barakallahu fiik, semoga Allah memberkati kamu. Dan Nabi puji sahabat dia, apa yang kamu dermakan ini banyak wahai sahabatku. Antara sahabat Nabi yang kaya, menantu Rasulullah, Uthman bin Affan. Uthman ni kaya, 2 kali jadi menantu Nabi. Mula-mula dia kahwin dengan Ruqayyah, Ruqayyah meninggal, Uthman kahwin pula dengan Ummi Kalsum. 2 kali jadi menantu Nabi. Uthman pun kaya, dia berniaga import ekspor sama macam Abdul Rahman juga. Uthman seorang dia bawa 300 ekor unta. Sahabat Nabi ni yang tak berkemampuan bawa dengan kadar keupayaan masing-masing. Ada yang bawa seuncang, ada yang bawa beberapa biji buah tamat. Masing-masing nak ada share dalam angkatan perang yang nak menuju ke medan perang Tabuk. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia ada kisah dia tersendiri. Dia cerita, Umar kata dia ni dalam buat kebaikan,
Dia selalu berlomba. Dan yang menjadi penanda aras dia dalam buat kebaikan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang lain ni umat tak heran maka dia heran dan dia tak pernah boleh lawan sebelum daripada ni. Abu Bakar buatlah kebaikan macam mana, memang tak pernah dapat mengatasi kebaikan Abu Bakar. Yang ini dipanggil fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk buat kebaikan. Berlomba untuk buat kebaikan tak ada masalah. Sebab kebaikan ni medan dia tersangat luas. Kita tak akan jadi berbalah kerana kita berlomba nak buat kebaikan. Berbalah ni benda ada 1-3 orang no. Dia akan jadi berbalah. Kebaikan ni medan dia sangat luas. Dia tak akan jadi perbalahan kalau orang semua berlomba nak buat kebaikan. Abdul Umar kata, sepanjang saya berlawan dengan Abu Bakar buat kebaikan, tak pernah menang sekali pun. Tapi masa Nabi ijtihad di rumah perang Tabuk, Umar cerita kebetulan pada masa tu saya ni tengah senang, duit pun ada banyak, harta pun ada kelapangan. Sekali ni Umar kata dia nak derma banyak-banyak, mudah-mudahan sekali ni menanglah dia lawan Abu Bakar. Tak pernah menang sekali pun sebelum daripada ni. Lalu Umar bawa separuh daripada harta. Kalau harta dia ni ada 10 guni, 5 guni dia bawa. Ya Rasulullah, inilah yang saya boleh sumbang kepada jalan Allah. Sama macam sahabat lain, bila terima derma daripada Umar, Nabi doakan keberkatan, barakallahu fiik, semoga Allah memberkati kamu. Dan Nabi puji Umar, wahai Umar, apa yang kamu dermakan ni banyak. Sahabat-sahabat lain bawa seorang demi seorang dengan kadar masing-masing. Ada yang tak memiliki apa-apa, cuma ada beberapa biji buah tamat, itulah yang mereka bawa. Umar tunggu Abu Bakar tak mari lagi ni. Apa yang Abu Bakar bawa, orang lain tu dia tak heran belaka. Dia nak tengok Abu Bakar bawa apa, lepas tu nak banding dengan apa yang dia bagi. Tengok daripada jauh Abu Bakar mari, di tangan dia ada seuncang buah tamat. Umar kata sekali ni menang saya dah, sebab saya bawa banyak guni. Abu Bakar cuma bawa seuncang buah tamat. Mari ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah yang boleh saya sumbangkan untuk jalan Allah. Sama macam orang lain. Abu Bakar pun Nabi doakan keberkatan dan Nabi puji Abu Bakar, apa yang kamu dermakan ni banyak wahai Abu Bakar. Umar ni jenis sahabat yang suka betul-betulan. Bila tak faham dia tanya selalu. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak berapa faham ni. Abdul Rahman derma sehingga 300 ekor kuda, banyak. Osman derma 300 ekor unta pun banyak. Saya bawa kuning-kuning, banyak. Abu Bakar bawa seuncang, banyak juga ya Rasulullah. Apa benda makna banyak yang sebenarnya? Nabi kata, kita tanya Abu Bakar lah. Wahai Abu Bakar, yang kamu bawa seuncang buah taman ni, ada tak lagi yang kamu tinggal untuk anak dan isteri kamu di rumah? Abu Bakar kata, saya tinggalkan untuk anak dan isteri saya Allah dan Rasul. Maknanya ability, tak tinggal apa. Ya Rasulullah, sebenarnya untuk saya bawa seuncang buah taman ni, kami sekeluarga terpaksa berpuasa 3 hari, barulah boleh kumpulkan buah taman yang seuncang ni. Kamu yang bawa guni-guni ni, rumah ada lagi tak? Umar kata, rumah ada separuh lagi tinggal. Memang nampak guni dah bawa, tapi ada lagi simpan di rumah. Semenjak daripada tu saya Umar kata, aku tidak pernah bercita-cita lagi untuk lawan Abu Bakar dalam buat kebaikan. Tak menang, dia kata. Nampak dari segi zahir macam menang dah, tapi yang sebenarnya tak menang lagi. Yang sebenarnya belum menang lagi. Dan sahabat Nabi ni bukan semua yang berkeupayaan. Ada yang miskin-miskin sungguh. Yang miskin sungguh ni dia panggil Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni makna sahabat Nabi yang tidak memiliki apa-apa. Tak ada keluarga, tak ada anak, tak ada isteri, tak ada saudara mara. Dan biasanya mereka ni adalah orang yang datang daripada luar Madinah yang berhijrah. Di antara Ahlus Suffah ni Abu Hurairah. Abu Hurairah, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, dia tu Ahlus Suffah lah. Ahlus Suffah ni kalau kita istilah fakir, fakir ni maknanya orang yang sumber pendapatan dia pada hari itu tak sampai separuh daripada keperluan dia. Ahlus Suffah ni lebih daripada fakir lagi. Dia tidak memiliki apa-apa. Miskin, pendapatan dia lebih daripada separuh.
Dan contohnya dia perlu RM10 sehari, dia dapat dalam RM7, lebih daripada separuh. Ini dipanggil miskin. Fakir ni maknanya pendapatan dia tak sampai separuh daripada keperluan. Dia perlu RM10, dia boleh RM4 je sehari. Ini nama dia fakir. Tak sampai separuh daripada keperluan. Sahabat Nabi Ahli Suffah ni lebih rendah lagi daripada fakir. Mereka tak memiliki apa-apa. Antaranya macam Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia berasal daripada Yaman. Dia masuk Islam pada tahun yang ke-6 Hijrah. Mari berhijrah ke Madinah. Mana tempat tinggal mereka? Tempat tinggal Ahli Suffah ni, dia ada bilik di sekeliling Masjid Nabi. Situlah Abu Hurairah tinggal. Orang Syiah, saya kenal ramai orang Syiah di Iraq dulu. Abu Hurairah ni di antara orang yang dia tolak hadis. Sebab dia kata Abu Hurairah ni masuk Islam lewat. Sebab apa? Banyak meriwayatkan hadis. Maknanya dia nak kata bahawa Abu Hurairah ni tipu. Abu Hurairah meriwayatkan hadis palsu. Dah tu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh sahabat-sahabat yang awal masuk Islam pun orang Syiah tolak juga. Bukan hanya hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita zaman hayat dia lagi dia jawab dah. Abu Hurairah kata, saya ni orang miskin, Ahli Suffah. Mari ni duduk sekadar tumpang bilik yang ada di sekeliling Masjid Nabi. Oleh kerana saya ni miskin, tak ada kerja, maka saya dilantik sebagai khodam Nabi. Khodam Nabi antaranya Abu Hurairah, antaranya Anas bin Malik. Khodam makna pembantu Nabi. Bila saya jadi khodam Nabi, sebahagian besar daripada masa saya ni ada bersama Rasulullah. Abu Hurairah kata, sahabatku daripada kalangan Ansar, mereka sibuk dengan aktiviti pertanian. Orang Ansar dia bertani. Sahabatku daripada kalangan Muhajirin, mereka sibuk dengan aktiviti perniagaan. Orang Muhajirin macam Abdul Rahman, macam Osman, yang ni businessman, dia sibuk dengan aktiviti perniagaan. Saya yang tak ada kerja ni, kerja jadi khodam Rasulullah, menyebabkan saya selalu ada bersama dengan Rasulullah. Apa yang Rasulullah cakap, yang Rasulullah suruh, yang Rasulullah larang, yang Rasulullah duduk diam, yang Rasulullah buat, yang Rasulullah tak buat, semua saya boleh perhati. Sebab itulah saya banyak meriwayatkan hadis. Sebab tu juga Anas bin Malik ni salah seorang daripada sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Sebab Anas bin Malik ini adalah khodam Rasulullah. Ahli Suffah. Jadi Ahli Suffah yang miskin ni duduk dalam masjid, orang lain pakat bawa mari derma. Dan sahabat-sahabat perhati macam pelik sikit perang Tabuk ni. Kalau perang lain, Nabi minta sekali dia naik atas mimbar isytihar, wahai hamba Allah, mendermalah kamu semua pada jalan Allah. Perang Tabuk ni Nabi naik berulang kali. Sahabat bawa derma, Nabi naik lagi atas mimbar, minta lagi. Maknanya belum cukup. Sebab apa belum cukup? Kita balik kepada latar belakang peperangan. Yang pertama, nak pergi dia sangat jauh, dia perlu bekal yang banyak. Yang kedua, kerana musuh yang nak dihadapi ni musuh dengan bilangannya sangat besar, bala tentera Rom. Yang ketiga, kerana dia berlaku di musim panas yang sangat panas. Bila berlaku di musim panas yang sangat panas, kena ada banyak bekal. 600 kilo ni pergi jalan berapa lama? Dekat sebulan, balik sebulan, masa perjalanan. Nabi naik isytihar atas mimbar berulang kali. Sahabat bawa, Nabi naik isytihar lagi. Sehingga sahabat-sahabat yang miskin yang Ahli Suffah duduk dalam masjid ni ngadai air mata. Nabi minta dia nak bagi, tak memiliki apa-apa. Dan di antara sahabat Nabi ni ada seorang Ahli Suffah yang cacat. Cacat dia ni, dia cacat kudun, kedua-dua tangan dan kaki. Dah lah miskin, tak memiliki apa-apa, sesak, tak ada saudara mara, cacat pula. Tangan dia ni kudus sehingga parah siku, dua-dua sini. Kaki kudus sehingga lutut. Dia duduk dalam masjid, orang bawa derma, dia mengalir air mata. Dia nak bagi juga, dia tak ada apa. Nak pergi perang, dia cacat. Sehinggalah sampai kepada hari terakhir. Biasanya Nabi bila berangkat ke medan perang, Nabi akan berangkat sebaik sahaja selesai solat subuh. Selesai sahaja solat subuh, Nabi pun mulakan perjalanan pergi ke medan perang. Kalau kita ibarat Nabi nak pergi ni esok pagi, hari ni hari terakhir buat persiapan.
Hari terakhir buat persiapan tu, Nabi masih minta lagi, menandakan apa yang ada belum mencukupi. Sahabat yang cacat ni dia tak boleh nak tahan diri dia. Hari ni kalau kita ibadat hari ni lah, selepas daripada asar, lepas maya asar, dia keluar seorang diri. Dia pergi ke rumah seorang Yahudi yang ada kebun taman. Orang Yahudi ni kaya di Madinah. Dia berniaga, dia tindah orang, dia beri pinjaman cara riba, dia jadi ceti haram, macam-macam orang Yahudi di Madinah. Sahabat yang cacat ni pergi, ngesok nak jalan, dia tak ada kaki. Kaki dia kudung dua-dua. Pergi rumah orang Yahudi, beritahu kepada orang Yahudi ni, wahai Yahudi, saya mari ni nak cari kerja. Orang Yahudi tengok dia atas bawah. Kerja apa yang kamu boleh buat dari keadaan fizikal yang cacat? Sahabat kan Nabi ni kata, apa saja kerja dia sanggup buat. Yahudi ni kata ada kerja, tapi tak tahulah kamu boleh buat ke tak. Kerja siram pokok taman. Sahabat Nabi yang cacat ni sanggup siram pokok taman pun tak apalah, siram pokok taman ni. Upah dia, setiap setimba air yang kamu siram pokok taman, kamu akan diupah dengan sebiji buah taman. Setimba air, sebiji buah taman. Mahal upah orang Yahudi ni. Sahabat Nabi yang cacat ni sanggup, tak apalah, sebiji pun sebiji lah. Malam ni selepas isyak saya akan mula kerja, dan saya akan pastikan kerja saya ni siap sebelum fajar. Dengan syarat, siap saja kerja, upah mesti terus dibayar. Ni tak boleh tangguh-tangguh. Siap walaupun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, kena bayar selalu upah. Orang Yahudi terima syarat. Malam kalau kita ibarat Nabi nak gesek malam karangan, lepas daripada semaya isyak dalam keadaan kegelapan malam, sahabat Nabi yang cacat kudung kedua-dua tangan dan kaki ni, dia keluar seorang diri dalam keadaan tak diketahui oleh sesiapa. Dia pergi ke kebun taman orang Yahudi sebagaimana yang dijanjikan. Dia nak mula bekerja, dan kerja dia ni kerja siram pokok taman. Air ambil daripada perigi, guna timba. Dia cacat, macam mana dia nak ambil air daripada timba? Nak pegang tak ada tangan ni. Dia guna sampai paras siku. Sahabat Nabi ni dia guna gigi dia, tali timba tu dia gigit dengan gigi dia, kepik celah ketiak dia. Bayangkan macam mana sukanya dia nak buat terhubung timba tu ke dalam perigi. Dan perigi di negara Arab bukan macam perigi di Sepang ni. Perigi di negara Arab kita tengok dalam sayu, dalam buat turun, gigit dengan gigi. Nak masuk air dalam timba bukan main susah. Lepas masuk air, nak buat air macam mana? Guna gigi lagi. Dia gigit dengan gigi, angkat, kepik celah ketiak. Gigit lagi dengan gigi, angkat, kepik celah ketiak. Nak tahu susah ke mudah pun tak ada perigi. Sekarang dia nak balik terang. Naiklah setimpa air, nak bawa pula air ni pergi ke pokok taman. Bukan main susah lagi. Dia kerja sepanjang malam sehingga melelah habis tubuh dia. Dan dia sangka bahawa apa yang dia buat itu tak diketahui oleh sesiapa. Jibril mari bawa perkhabaran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dalam kegelapan malam ni ketika orang lain sedang tidur, ada seorang sahabat kamu nama si Polan bin si Polan ni, dia sedang bekerja. Kerja dia ni siram pokok taman. Sebab apa dia kerja? Dia nak mencari sesuatu supaya dia juga boleh turut menyumbang untuk tentera yang nak pergi ke medan perang esok. Kerja dia kerja siang, kerja dalam keadaan kegelapan malam, seorang diri. Akhirnya sebagaimana yang dijanjikan, sebelum menjelang fajar siang, dini hari lagi dia gegera orang Yahudi ni. Orang Yahudi bangun, sahabat Nabi kata nak minta upah. Macam yang kamu janji kerja siap, upah terus kena bayar. Yahudi ni pergi cek tengok kerja siap sungguh. Kerja sahabat Nabi ni, berapa timba air yang kamu ambil? Sahabat Nabi beritahu bilangan timba. Orang Yahudi tu pun bilang, setiap satu timba air sebiji buah taman dia upah. Letak dalam uncan. Dia bila boleh pegang seuncan buah taman, satu plastik lah kalau kita kata buah taman, sukanya dia.
Inilah di antara harta dunia yang pernah dia pegang. Orang miskin ni, bagi kita buah taman satu plastik ni bukan harta. Ni biasa je, buat makan biasa. Tapi bagi sahabat Nabi yang miskin ni, seuncang buah taman tu adalah harta dunia yang pernah dia pegang. Cepat-cepat dia menesok, dini hari lagi sangka dialah yang pertama sekali masuk ke masjid pagi tu. Tapi rupa-rupanya dengan perkhabaran daripada Jibril, Nabi mari tunggu awal lagi. Tunggu sahabat yang cacat ni nak balik ke masjid. Masuk dalam masjid, tengok Nabi ada duduk dalam masjid. Mari ya Rasulullah, inilah yang boleh saya sumbangkan untuk jalan Allah, untuk tentera Islam yang nak berangkat ke medan perang. Nabi terima derma daripada sahabat yang cacat tu. Dalam banyak-banyak setimbulnya orang lain derma ni, Nabi ambil, Nabi letak atas sekali. Maknanya di kalangan derma daripada orang lain, di sisi Allah dan di sisi Rasulnya, yang paling mahal adalah derma daripada sahabat yang cacat tadi. Sebab Allah, dia bukan nilai mengikut penilaian zahir pandangan mata manusia, tapi Allah nilai berdasarkan nilai pengorbanan. Nilai pengorbanan yang terpaksa dilalui untuk kita melakukan sesuatu kebaikan. Ini yang Allah nilai. Kalau ikut dari segi pandangan zahir mata manusia, tentu yang Abdul Rahman bin Auf punya yang ni banyak, tentu yang Uthman punya banyak. Tentulah di antara Abu Bakar dengan Umar, Abu Bakar yang lebih banyak. Tetapi bukan. Allah nilai kepada nilai pengorbanan yang terpaksa dilalui untuk sesuatu kebaikan itu dilakukan. Yang paling banyak pengorbanan, inilah yang paling mahal di sisi Allah. Dan bila kita sebut Sayyidina Umar, Sayyidina Umar sahabat Nabi yang sangat baik, saya suka nak sentuh sikit. Kebetulan kita pun baru sebulan lebih lepas bulan Maulidur Rasul. Sebab saya perhati ada beberapa perkara yang kalau kita istilah dia masyhur, dia ceritakan di sana sini, dalam TV, dalam radio, tetapi masyhur ni bukan bermakna perkara terbetul. Bersabit dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Macam yang kita sedia maklum, Sayyidina Umar ni di antara sahabat Nabi yang paling dibenci oleh orang Syiah. Saya masa duduk di Iraq dulu, Iraq ni dia negara majoriti Syiah. 65% daripada orang Arab tu Syiah, 35% je Sunni. Dan masa duduk di Universiti Baghdad ketika itu, saya satu-satunya anak Malaysia dan satu-satunya orang yang bukan cakap Arab, yang orang lain Arab belaka. Kita dia bukan macam Jepun seorang. Dalam kelas saya 25 orang tu, mungkin disebabkan oleh nasib saya tak baik, kerana nama saya ni kalau eja Quran Arab, dia start dengan huruf Ain. Aiza Minun Azman. Ain ni kalau bagi orang Arab, ia nama Ali, Asim, Akil, Alia, Abbas. Nama-nama ni kalau di Iraq kita tak tengok tuan dia, kita tahu dan di Syiah. Ini nama khusus untuk masyarakat Syiah. Jadi bila 25 orang kita duduk dalam satu kumpulan tu, dalam satu grup pengajian tu, kerana dia susun kumpulan yang mengikut abjad, ejaan nama, menyebabkan saya jadi sekumpulan dengan orang Syiah. Jadi daripada 25 orang tu 20 Syiah. Nasib baiklah ada 4 orang nama Umar, campur dengan saya seorang jadi 5. Kita 5 je Sunni, 20 Syiah. Nak tahu kita masuk hospital sekali, masuk klinik sekali, masuk dewan kuliah sekali, buat rawatan sekali. Nak tahu kadang-kadang musim cuti, musim dekat-dekat nak periksa, kawan-kawan Syiah ni mari duduk di rumah sampai 3-4 malam. Saya perhati secara dekat akidah mereka, pegangan mereka, pandangan mereka tentang sahabat Nabi, cara mereka buat amal ibadat. Di antara yang saya nak cerita pada pagi ini, sebagai nak mungkin sedikit pembetulan kepada apa yang masyhur diceritakan oleh orang berkait dengan Sayyidina Umar. Orang Syiah ni di antara yang paling dia benci sahabat Nabi, Sayyidina Umar. Banyak sebab dia, pagi ni saya nak cerita saja. Dia kata di antara punca kenapa dia benci kepada Sayyidina Umar, sebab Sayyidina Umar ni pembunuh. Saya tanya apa yang Sayyidina Umar bunuh? Dia kata Sayyidina Umar bunuh anak perempuan dia hidup-hidup masa kecil. Mana bukti kamu? Inilah hadis yang biasa kononnya diceritakan pada kita. Kononnya hadis. Kononnya ada hadis
dalam radio pun kita dengar, dalam TV pun kita dengar, ustaz-ustaz kita cerita pun ramai. Kononnya ada hadis waktu hari Nabi tengok Sayyidina Umar duduk seorang diri, Sayyidina Umar ketawa seorang diri. Kemudian Sayyidina Umar menangis seorang diri. Rasulullah tanya, wahai Umar, sebab apa kamu ni duduk seorang-seorang tiba-tiba ketawa? Kononnya Sayyidina Umar cerita, ya Rasulullah, yang ketawa ni lucu, ingat saya zaman jahiliah dulu. Saya buat patung Tuhan sembahan ni daripada buah tamar. Buah tamar ni cucuk-cucuk jadi macam patung, lepas tu sembah. Malam bila nak tidur, saya simpan bawah tempat tidur. Bangun pagi esok bila lapar, saya patahkan tangan Tuhan saya makan. Patahkan kaki Tuhan saya makan. Jadi ni Tuhan saya, dia juga makan yang saya. Konon yang saya normal kata begitu. Dan yang menangis tadi, menangis tu konon yang saya normal kata, dulu saya memiliki seorang anak perempuan, disebabkan oleh terikut dengan adat jahiliah yang bunuh anak perempuan hidup-hidup, maka anak perempuan saya ni saya tanam hidup-hidup semasa kecil. Ada dalam radio Malaysia Kelantan, saya dengar ustaz tu ceramah. Dia kata orang Arab jahiliah bila beranak tengok anak tu anak puan, dia kabur tanam dalam tanah. Beranak tengok anak puan, dia bunuh. Beranak tengok anak puan, tanam hidup-hidup. Saya kata ustaz ni kalau gaya dia cerita, maknanya di kota Mekah tu tak ada orang puan, orang lelaki je tinggal. Ini kesilapan yang perlu kita perbetulkan. Bila kita berkawan dengan orang Syiah, kita tanya sebab apa yang kamu benci sangat kepada Sayyidina Umar, hampir setiap orang jadi wirid di mulut mereka kononnya hadis ni. Bila jadi wirid di mulut orang Syiah, saya yakin ada sesuatu yang tidak kena. Kita selidik dengan lebih detail latar belakang Sayyidina Umar untuk kita nilai secara berfakta. Sayyidina Umar ni di zaman jahiliah, dia cuma ada seorang isteri, namanya Zainab binti Mas'un. Ini isteri Sayyidina Umar. Lepas daripada Sayyidina Umar masuk Islam, barulah dia kahwin dengan beberapa orang lagi isteri. Tapi di zaman jahiliah, Sayyidina Umar cuma ada seorang isteri. Dan sebelum daripada Sayyidina Umar masuk Islam, dia dikurniakan 3 orang anak. Anak sulung Sayyidina Umar bernama Hafsah, Ummul Mukminin. Anak puan nama Hafsah. Dan 2 orang anak lelaki, nama Abdul Rahman Al-Akbar dan Abdullah bin Umar, ataupun dikenali juga sebagai Ibnu Umar. Jadi zaman jahiliyah, Sayyidina Umar ada 3 orang je anak. Anak sulung, anak puan nama Hafsah. Dan Hafsah ni kita tahu belaka tak mati, sebab dia hidup sampai ke besar jadi isteri Rasulullah, Ummul Mukminin Hafsah. 2 orang anak lelaki. Jadi kalau dikatakan Sayyidina Umar bunuh anak puan dia hidup-hidup, anak tu nama apa? Mak dia nama apa? Sebab kita tahu Sayyidina Umar di zaman sebelum Islam, anak puan dia seorang je, nama Hafsah. Dan Hafsah tak mati. Ini orang tahu belaka. Sayyidina Hafsah hidup sehingga zaman Sayyidatina Hafsah hidup sehingga zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita nak tahu satu je, anak puan tu nama apa, mak dia nama apa. Itu je. Orang Syiah tak boleh nak jawab bila kita tanya. Dia kata Sayyidina Umar bunuh anak. Kita kata anak Sayyidina Umar puan ada seorang dia. Anak seorang ni tak mati. Siapa yang Sayyidina Umar bunuh? Tertengok-tengok dia. Yang kedua, orang Arab. Bila kita bergaul dengan orang Arab, dari segi panggilan kita kepada mereka, dia ada adab dan sopan dia. Contohnya kawan kita ni nama Muhammad. Nama Muhammad, masa dia belum kahwin, dia belum ada anak, belum ada isteri, kita panggillah dia Muhammad. Itu sudah dikira panggilan yang cukup bersopan. Bila dia sudah kahwin, ada anak, contohnya dia ada anak lelaki, dia beri nama Ali, maka kalau kita masih panggil kawan kita Muhammad ni dengan nama Muhammad, kita dikira tidak begitu bersopan dalam bermuamalah. Dah apa panggilan yang sepatutnya kita guna. Oleh kerana dia dah ada anak nama Ali, maka Muhammad tadi kita panggil dia Abu Ali. Isteri dia kita panggil Ummu Ali. Ini panggilan bersopan bagi orang Arab. Kalau dia ada anak perempuan, dia beri nama Fatimah, maka Muhammad tadi kita panggil dia Abu Fatimah. Isteri dia kita panggil Ummu Fatimah. Ini satu panggilan yang sangat beradab dan sangat-sangat disukai oleh orang Arab bila kita panggil dia sebagai ayah kepada anak dia. Baik, Sayyidina Umar, apa nama dia?
Kan biasa kita tengok hadis An Abi Hafsin. Abi Hafsin di sini siapa? Abi Hafsin ni sama maknanya dengan Abu Hafsah. Maksud Abi Hafsin ataupun Abu Hafsah adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab apa dia guna nama Abu Hafsin? Sebab anak sulung dia adalah seorang perempuan yang bernama Hafsah. Abu Hafsin sama juga maknanya dengan Abu Hafsah. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar semuanya An Abi Hafsin, An Abi Hafsin, daripada Abi Hafsin. Abi Hafsin ni adalah Umar Al-Khattab. Jadi bila nama ni orang guna panggilan ni dengan nama tu, tentu sekali nama tu adalah nama yang mengembirakan kita, membanggakan kita. Sebab bila nama kita Abu Hafsin, 10 kali sehari orang jumpa kita, orang akan panggil kita dengan Abi Hafsin. Wah ya, Abi Hafsin, nak pergi mana? Roti canai makan, tak lagi pagi ni kopi minum, tak lagi. Orang tanya. 10 kali kita jumpa, 10 kali lah orang panggil kita dengan nama tu. Kalau sekiranya betul sebagaimana kata orang Syiah, Sayyidina Umar ni bila lahir dengan anak perempuan, wajah dia berubah jadi kehitaman disebabkan rasa aib yang amat sangat. Dia buat apa Sayyidina Umar nak pakai nama Abu Hafsin? Dia boleh lagi pakai nama Abu Abdul Rahman, sebab dia ada anak lelaki yang nama Abdul Rahman. Dan dia juga boleh pakai nama Abu Abdullah, sebab dia ada anak lelaki yang nama Abdullah. Tapi Sayyidina Umar daripada dulu sehinggalah sekarang ni kita kenali dia sebagai Abu Hafsin. Maknanya memiliki anak perempuan ini tidak memalukan bagi Sayyidina Umar, sebagaimana yang didakwa oleh orang Syiah. Yang ketiga, kita tolak hujah dia secara berfakta. Yang ketiga, kita tahu belakakan cerita Sayyidina Umar masuk Islam. Hari Sayyidina Umar nak masuk Islam, dia keluar dengan pedang terhunus. Pedang ni pegang tangan. Orang Arab dia bawa pedang dalam sarung. Kalau bila pedang tu keluar daripada sarung, terhunus, adalah benda yang terbaik akan berlaku. Kalau tak ada orang luka, mati. Jadi Sayyidina Umar dia bawa pedang terhunus. Orang tanya, wahai Abi Hafsin, nak pergi mana? Dengan muka yang marah bawa pedang. Sayyidina Umar kata, aku nak cari Muhammad. Buat apa kamu nak cari Muhammad? Aku nak bunuh Muhammad. Sebab apa kamu nak bunuh Muhammad? Dia telah mengkafirkan Tuhan datuk nenek moyang kita. Orang yang jumpa dengan Sayyidina Umar tu, dia kata, wahai Abi Hafsin, kamu sibuk nak cari Muhammad. Kamu sedar tak bahawa adik kamu Fatimah dan suami dia, adik ipar kamu ni dah masuk Islam jadi pengikut Muhammad. Sibuk nak cari Muhammad, dia tak sedar adik dia sendiri masuk Islam. Lalu Sayyidina Umar tukar, daripada nak cari Rasulullah, pergi ke rumah adik dia Fatimah. Dan berlakulah peristiwa, dia tampar muka adik dia sehingga berdarah. Dan di situ dia baca surah Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula, sehingga akhir surah yang menambahkan Sayyidina Umar masuk Islam. Yang saya nak beritahunya, maknanya Sayyidina Umar ni juga memiliki seorang adik perempuan yang hidup sampai besar, bersuami, ada rumah tangga sendiri. Kalau sekiranya amalan bunuh anak perempuan hidup masa kecil ni jadi amalan keluarga Sayyidina Umar, nescaya Fatimah tak akan sempat besar. Kecil lagi ayah dia tanam dalam tanah. Sebenarnya bunuh anak perempuan hidup di zaman jahiliah ni ada, tetapi dia hanyalah amalan terpencil segelintir kabilah Arab sahaja, dan sama sekali tidak melibatkan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy daripada dulu lagi mereka telah memuliakan kaum wanita. Sayyidina Umar ni orang Quraisy. Orang Quraisy daripada dulu lagi mereka telah memuliakan kaum wanita. Dan kalau betul macam yang digambarkan orang Arab ni, beranak je tengok puan bunuh, tengok anak puan kampung, tengok anak puan tanah hidup-hidup, maknanya di kota Mekah tu tak ada lah orang puan, bukan lelaki saja yang tinggal. Ini fakta yang sangat tidak betul, yang sangat tidak betul. Jadi terlanjur kita sebut nama Sayyidina Umar tadi, kita cerita sikit berkenaan dengan Sayyidina Umar yang menjadi kebencian orang Syiah. Jadi rasanya cukup sekadar itu dulu untuk pagi ini, sebab nak kena begitu pada terpau kan. Sebelum dia tinggal, baik kita pergi awal sikit. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah, dan mudah-mudahan sedikit sebanyak renungan kita pada pagi ini boleh memberikan sedikit manfaat kepada kita.
ada silap dan salah, saya mohon ampun, mohon maaf. InsyaAllah ada ruang masa diizinkan Allah boleh jumpa lagi untuk kita bincang lagi tajuk-tajuk yang lain yang berkait dengan secara langsung kita sebagai seorang hamba Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.